Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia. Tahniah diucapkan kepada PDRM yang telah melaksanakan tugas paling cemerlang, terbaik, dan memang betul-betul inilah yang sepatutnya berlaku kepada negara Malaysia, iaitu polis memang terbaik setakat ini. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, ada satu berita yang baru saja diterima daripada hmetro.com.my. Polis bongkar makmal dada 5.78 juta ringgit Malaysia dan 2 lelaki ditahan. Terbaik PDRM. Tangkap manusia-manusia yang buat rosak kepada negara Malaysia begini ni. Lepas itu kasih penjara, jangan kasih keluar lagi supaya mereka tak merosak lagi. Tapi kita ikut undang-undang Malaysia lah, ikut undang-undang Malaysia. Tapi tahniah diucapkan kerana 2 lelaki ni telah ditahan. Ada makmal dada. Makmal tu ini lebih teruk daripada pengedar dada tau. Pengedar dada itu hanya mengedar dada. Tapi kalau ada makmal itu memang teruk lah. Kalau sampai ada makmal itu memang teruk. Kerana makmal ini tempat membuat dada. Tempat membuat dada, tempat untuk membuat dada lebih teruk. Jadi tahniah diucapkan kepada PDRM. Penahanan 2 lelaki tempatan di 2 lokasi berasingan di sekitar Pulau Pinang di sini di antara Selasa dan Rabu lalu berjaya membongkar sebuah makmal pemprosesan dada bernilai 5.78 juta ringgit Malaysia. Padan muka. Penahanan dan serbuan itu dilakukan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Bukit Aman itu sekaligus membongkar sindiket penyeludupan heroin base dari Thailand ke Malaysia. Pengarah JSJN Bukit Aman iaitu Datuk Seri Muhammad Kamarudin Maddin berkata, suspek pertama itu berusia 46 tahun yang memandu kenderaan ditahan di Lebuh Raya Tun Dr. Lim Chong Yu di sini ketika berlaku kesesakan kira-kira jam 4 petang. Beliau berkata suspek kedua berusia 42 tahun pula ditahan di parking sebuah pasaraya di Bukit Mertajam. Susulan daripada penahanan itu membawa kepada serbuan di sebuah unit kondominium di Tanjung Tokong di sini pada jam 8 malam yang dipercayai dijadikan makmal untuk pemprosesan dada jenis heroin. Turut juga dirampas ialah heroin base seberat 65.38 kg, heroin 13.62 kg dan serbuk kafein bernilai 8.48 kg. Hoyo, ini betul-betul teruk ni. Keseluruhan dada yang dirampas boleh digunakan seramai 4.47 juta penagih jika berjaya dipasarkan, katanya. Pada satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Pulau Pinang pada hari ini di sini. Tahniah diucapkan kepada PDRM. Dan Muhammad Kamarudin turut berkata ujian saringan air kencing terhadap 2 suspek itu juga didapati negatif dada dan tidak mempunyai rekod lampau. Katanya sindiket dipercaya aktif sejak awal tahun ini dan kes disiasat mengikut Seksyen 39B Akta Dada Berbahaya 1952. Kedua-dua suspek yang juga adalah penganggur direman selama 7 hari sehingga 22 Ogos bagi membantu siasatan. Menurutnya tindakan juga diambil mengikut Akta Dada Berbahaya iaitu pelecutan harta 1988 yang mana polis turut merampas Toyota Estima disyaki diperoleh hasil daripada jualan dada. Katanya nilai keseluruhan rampasan dada dan sitaan itu bernilai 5.85 juta. Siasatan masih diteruskan kepada terhadap unit rumah kondominium itu sama ada ia disewa atau milik suspek selain mengenal pasti ahli sindiket yang lain, katanya lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Sekali lagi tahniah diucapkan kepada PDRM.
Salam sejahtera Malaysia, selamat pagi tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Akhirnya, sejak kemenangan pada PRN yang lalu, kemenangan besar di Selangor, akhirnya bekas Menteri Besar Selangor tampil dan membuat satu pengumuman yang pastinya sungguh serius. Beliau berkata, hentikan fitnah diulang-ulang, kata Amiruddin. Amiruddin menegaskan bahawa tomahan terbabit tidak berasas dan isu berkenaan telah dijawab oleh Kerajaan Negeri Selangor pada Julai yang lalu. Menteri Besar Selangor, Datuk Seri Amiruddin Syari, menggesa pihak tidak bertanggungjawab supaya menghentikan fitnah. Kononnya lebih 200 sekolah agama persendirian di negeri ini akan ditutup. Kesal apabila pihak terbabit terus mengulangi fitnah tersebut, beliau turut menegaskan bahawa tomahan terbabit tidak berasas dan isu berkenaan telah pun dijawab oleh Kerajaan Negeri Selangor pada bulan Julai yang lalu. Katanya, hentikan fitnah yang diulang-ulang telah dijawab semasa bulan Julai. Dakwaan bahawa lebih 200 sekolah agama ditutup di Selangor adalah fitnah dan tidak berasas, ciap Menteri Besar itu di laman Twitternya. Pada Julai yang lalu, Amiruddin menegaskan tiada satu pun notis merobohkan mana-mana sekolah agama persendirian telah dikeluarkan pentadbiran negeri seperti dakwaan pihak tertentu. Sebaliknya, beliau dilaporkan berkata, Kerajaan Negeri berusaha menambah baik garis panduan Pusat Pendidikan Agama bagi memastikan tahap keselamatan murid terjamin. Usaha berkenaan dibuat berasaskan titah Sultan Selangor, Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj, berikutan tragedi kebakaran pusat Tafiz pada 2018 yang meragut 23 nyawa dan mencederakan 5 lagi murid. Kerajaan Selangor juga telah memberikan kelonggaran dengan melanjutkan tempoh pendaftaran kepada 55 sekolah agama persendirian untuk beroperasi sekurang-kurangnya sehingga tahun depan. Ia membantu kira-kira 10,000 orang pelajar untuk menduduki peperiksaan penilaian sekolah rendah agama PSRA dan pada November dan ujian penilaian kelas kafah ujian penilaian kelas kafah UPKK pada Januari tahun depan. Saya setuju dengan apa yang disebut oleh Amiruddin ini. Jangan lagi ulang fitnah. Jangan lagi diulang-ulang. Sudah dijawab. Nanti lama-lama mempersoalkan tindakan Sultan lagi parah. Jadi betul lah supaya semua orang yang selalu keluarkan fitnah yang tak bertanggungjawab berhenti kerana sudah dijawab bahawa benda tu tak betul. Tak ada satu pun yang telah diberi notis untuk ditutup. Tak ada satu pun. Jadi tidak berasas dan itu fitnah katanya. Jadi supaya Amiruddin menegaskan supaya tidak ada lagi fitnah terus berlega-rega yang tak betul ini. Kerana beliau menegaskan tiada satu pun notis merobohkan mana-mana sekolah agama persendirian telah dikeluarkan oleh pentadbiran negeri seperti dakwaan pihak tertentu. Tapi ini sebenarnya satu usaha untuk menambah baik satu garis panduan Pusat Pendidikan Agama bagi memastikan tahap keselamatan murid terjamin. Ini berkenaan dibuat berasaskan kepada titah Sultan Selangor sendiri. Okey, jadi hentikan fitnah. Apalagi kalau sudah tahu kebenaran tapi tetap diulang-ulang, itu tak betul lah. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya. Cintai Malaysia, kita jaga kita. Bye-bye.